Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saudara pengacara majlis. Yang berhormat Datuk Syaifuddin bin Abdullah, Timbalan Menteri Pengajian Tinggi, dan juga isteri Datin Norlin binti Samsul Bahari. Yang berbahagia Profesor Dr. Aziz bin Draman, Naib Chancellor Universiti Malaysia Terengganu. Yang berbahagia Datuk Hajah Rosnani Ibrahim, Ketua Pengarah Jabatan Alam Sekitar. Yang berbahagia Profesor Dr. Yahya bin Ibrahim, Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni Universiti Malaysia Terengganu. Yang berbahagia Profesor Dr. Noor Azhar bin Muhammad Shazili, Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Antarabangsa Universiti Malaysia Terengganu. Peserta-peserta debat Alam Sekitar IPT 2010, Hakim-Hakim Debat Alam Sekitar IPT 2010. Yang berbahagia Datuk Profesor-Profesor, Tuan-Tuan, Puan-puan, para pelajar yang saya hormati sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam satu Malaysia. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Jawatankuasa Penganjur kerana sudi menjemput saya untuk memberi ucapan ailuan dalam pertandingan akhir debat alam sekitar antara institusi pengajian tinggi kali ke-20 pagi ini. Saya juga merakamkan ucapan jutaan terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Syaifuddin bin Abdullah dan isteri kerana sudi dan melampangkan masa untuk hadir bersama kita dan seterusnya merasmikan debat hari ini. Saya juga merakamkan ucapan tinggi terima kasih kepada Dev-Dev jemputan dan hadirin sekalian kerana sudi melapangkan masa untuk menghadiri majlis pagi ini. Kehadiran tuan-puan pada pagi ini menunjukkan sokongan, semangat dan komitmen dalam isu penjagaan alam sekitar. Saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan tahniah dan syabas pada pihak Jawatankuasa Penganjur kerana dapat menganjurkan majlis ini dengan begitu baik sekali. Setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih juga kepada Universiti Malaysia Terengganu kerana sudi menjadi tuan rumah pada tahun ini. Tidak dilupakan juga kepada mereka yang terlibat secara langsung menjayakan program ini, iaitu Jabatan Alam Sekitar Malaysia, Majlis Debat Universiti Malaysia, Dewan Bahasa dan Pustaka, serta Kementerian Pengajian Tinggi. Tidak ketinggalan syabas dan tahniah juga kepada semua IPT di atas inisiatif mereka yang telah menghantar peserta bagi menyertai pertandingan debat kali ini. Hasil kerjasama inilah pertandingan debat kali ke-20 ini dapat dijalankan dengan jayanya. Yang bahagia Datuk-Datuk, Profesor-Profesor, Tuan-Tuan dan Puan-Puan. Pertandingan debat alam sekitar antara institusi pengajian tinggi telah memasuki tahun yang ke-20 dan ianya merupakan pertandingan debat yang tertua dalam sejarah debat di Malaysia. Sepanjang 20 tahun pertandingan ini diadakan, saya percaya pertandingan ini telah berjaya menarik perhatian serta menimbulkan kesedaran dan kepekaan para mahasiswa terhadap isu-isu yang berkaitan dengan alam sekitar. Bertepatan dengan objektif utama pertandingan debat ini diadakan, iaitu untuk meningkatkan kesedaran kefahaman warga IPT dalam pemeliharaan dan pengurusan alam sekitar. Adalah menjadi kebanggaan Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar kerana terdapatnya peningkatan bilangan IPT awam dan swasta yang mengambil bahagian berbanding dengan bilangan IPT yang menyertai buat kali pertamanya dalam tahun 1985. Saya juga berharap peningkatannya bukan sahaja pada bilangan pasukan yang menyertai, tetapi juga peningkatan pada kualiti pertandingan, khususnya mengenai kandungan isu alam sekitar yang diperdebatkan. Pagi tadi semasa Yang Berhormat di dalam bilik telah mengatakan bahawa kita perlu menterjemahkan idea-idea bernas yang dibangkitkan oleh para pendebat dalam program-program yang mungkin dapat dijalankan oleh pihak IPT. Jadi Yang Berhormat, kita akan melihat perkara ini dan kita akan merundingkan dengan pihak kementerian. Yang berbahagia Datuk, Profesor-Profesor, Tuan-Tuan dan Puan-Puan. Jika diimbas sejarahnya, pertandingan debat alam sekitar antara institusi pengajian tinggi telah diadakan buat pertama kalinya pada 1985. Walau bagaimanapun, ia menjadi aktiviti tetap Jabatan Alam Sekitar bermula pada tahun 1991, iaitu setelah Kerajaan Malaysia mengisytiharkan 21 Oktober sebagai Hari Alam Sekitar Malaysia, mengambil sempena pengisytiharan Deklarasi Langkawi mengenai alam sekitar sewaktu mesyuarat Ketua-Ketua Kerajaan Commonwealth pada tahun 1989. Pertandingan ini cukup konsisten dari segi penganjuran, malah sambutan penyertaannya daripada IPT Malaysia juga terus meningkat daripada penyertaan 8 buah universiti pada tahun 1991 kepada 22 buah universiti pada tahun 2009 dan 23 buah universiti pada tahun ini.
Penyertaan yang pada mulanya hanya melibatkan peserta daripada IPT awam telah turut dibuka kepada IPT swasta mulai tahun 2003. Seperti pertandingan debat lain di Malaysia, pertandingan debat alam sekitar juga menyaksikan beberapa perubahan format pertandingan selaras dengan penambahan peserta dan juga untuk memberi kesan yang lebih untuk mencapai objektif penganjurannya. Pada pagi ini, saya ingin memperkatakan sedikit tentang isu pemanasan global yang merupakan masalah alam sekitar yang menjadi cabaran di seluruh dunia. Perubahan iklim yang berlaku di serata dunia di mana bahang yang juga dirasai oleh rakyat Malaysia sejak akhir ini telah membawa kepada kejadian kemarau dan banjir yang kerap. Perubahan iklim, kenaikan paras air laut, kekerapan serangan penyakit berunsurkan vektor serta telah menjejaskan penularan sektor pertanian. Malaysia tidak mahu ketinggalan untuk menyertai masyarakat dunia dalam menjalankan program yang memberikan fokus dan penyelesaian kepada isu perubahan iklim. Ingin saya mengingatkan bahawa sudah tiba masanya kita meletakkan kepentingan alam sekitar sebagai agenda utama dalam kehidupan dan aktiviti harian kita dengan mempraktikkan amalan mesra alam seperti penjimatan tenaga elektrik dan air serta sama-sama berusaha untuk menyelamatkan bumi daripada terus terancam. Penggunaan tenaga elektrik yang berlebihan akan mempercepatkan pengurangan sumber tenaga yang memang sedang berlaku di seluruh dunia. Perkara yang perlu kita ingat ialah 85% tenaga elektrik di negara ini adalah dijana dengan menggunakan bahan api fosil seperti gas asli, minyak dan arang batu. Pembakaran bahan api tersebut bukan saja mengurangkan sumber-sumber semula jadi, bahkan menghasilkan karbon monoksida, sulfur dioksida, debu-debu halus dan sebagainya. Semua bahan-bahan ini menyumbang kepada pencemaran alam sekitar dan turut menyebabkan masalah global warming atau kepanasan dunia yang memberi impak buruk terhadap alam sekitar di seluruh dunia. Penggunaan tenaga elektrik dengan cekap dan bijaksana bermakna kita boleh menikmati kemudahan dan keselesaan. Setiap lapisan masyarakat perlu berganding bahu dan bersatu tenaga dengan penuh jiwa dan raga untuk memelihara dan melindungi alam sekitar. Aktiviti meningkatkan kesedaran mengenai kepentingan alam sekitar dan menyayangi bumi perlu dipertingkatkan di peringkat sekolah, institusi pengajian tinggi dan juga kalangan masyarakat awam. Dalam hubungan ini, kerajaan berharap agar mendapat sokongan padu dan kerjasama erat yang berterusan daripada sektor swasta, media massa dan bukan kerajaan untuk bersama mempergiatkan usaha-usaha murni ini. Tidak dilupakan juga golongan mahasiswa yang merupakan generasi harapan negara yang akan meneruskan tanggungjawab bagi mencorakkan alam sekitar pada masa hadapan. Perlu diingat, usaha membuat perubahan walau sekecil mana pun adalah lebih baik berbanding sekadar berpeluk tubuh tanpa berbuat apa-apa atau menyalahkan orang lain. Yang berbahagia datuk-datuk, profesor-profesor, tuan-tuan dan puan-puan, pertandingan debat seperti ini merupakan satu platform yang sesuai untuk meningkatkan pengetahuan dan kesedaran di kalangan generasi muda akan peri pentingnya alam sekitar. Melalui pertandingan diadakan seperti ini, diharap dapat mencungkil bakat dan kemahiran berfikir, berhujah dengan kritis, analitikal dan rasional di samping membolehkan para peserta responsif terhadap isu-isu semasa berkaitan dengan alam sekitar yang diperdebatkan. Para mahasiswa diharap melalui debat alam sekitar ini secara langsung menghayati dan mengamalkan nilai-nilai murni alam sekitar dalam kehidupan seharian mereka. Sejak 4 hari yang lalu, dari peringkat awal pertandingan hingga ke peringkat separuh akhir, pasukan-pasukan pendebat dari pelbagai institusi pengajian tinggi awam dan swasta telah menunjukkan kehandalan dan semangat yang tinggi untuk memberikan hujah bernas berdasarkan kajian dan fakta kes-kes isu alam sekitar yang diperdebatkan. Syabas kepada semua para pendebat. Saya percaya pendapat dan idea yang dikemukakan di sepanjang pertandingan debat ini bukanlah sekadar cakap-cakap kosong saja, tapi telah dicatatkan dan dirakamkan dan untuk diambil perhatian. Pertandingan debat alam sekitar peringkat akhir pada hari ini merupakan acara kemuncak yang ditunggu-tunggu. Dua pasukan yang sama hebat dengan keistimewaan masing-masing akan mempamerkan bakat berhujah. Kalah dan menang menjadi adat bertanding. Namun saya percaya pertandingan ini telah mencapai objektifnya dan diharapkan segala kupasan idea dan pendapat yang disuarakan semasa perdebatan ini akan membuka minda kita untuk berfikir lebih jauh mengenai peranan kita sebagai individu dalam memperjuangkan kepentingan pemeliharaan alam sekitar dan seterusnya tampil ke hadapan untuk membantu kerajaan dan masyarakat amnya dalam menjamin kualiti alam yang bersih dan produktif tanpa dapat dikekalkan selama-lamanya. Akhir kata, semoga program ini dapat memberi nafas baru untuk pelajar IPT bagi membuktikan bahawa mereka adalah pewaris dan generasi yang akan melindungi alam sekitar untuk generasi akan datang. Akhir sekali,
Saya ingin mengucapkan berbanyak terima kasih sekali lagi kepada Yang Berhormat Profesor Dr. Aziz bin Rahman, Naib Chancellor Universiti Malaysia Terengganu, kerana telah dengan jayanya membantu kementerian untuk menjayakan debat hari ini. Sekian, terima kasih. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Berbahagia Datuk Aziah binti Mohamed di atas ucapan sebentar tadi. Hadirin sekalian, bagi meneruskan majlis pada pagi ini, majlis dengan segala hormatnya menjemput Yang Berhormat Datuk Saifuddin bin Abdullah, Timbalan Menteri Pengajian Tinggi Malaysia untuk menyampaikan ucapan. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Datuk Aziah binti Mohamed, Timbalan Ketua Setiausaha 1 Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar. Yang berbahagia Profesor Dr. Aziz Rahman, Naib Chancellor UMT. Yang berbahagia Datuk Hajah Rosnani Ibrahim, Ketua Pengarah Jabatan Alam Sekitar. Yang berbahagia Profesor Dr. Yahya Ibrahim, TNC HCP dan Alumni. Yang berbahagia Profesor Dr. Nur Azhar Muhammad Shazli, TNC Akademik dan Pengantarabangsa, wakil-wakil dari universiti-universiti yang mengambil bahagian, para hakim, jurulatih-jurulatih pasukan, para pembahas, saudara dan saudari yang dikasihi sekalian. Pertama sekali saya mengucapkan setinggi-tinggi syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Berkuasa lagi Maha Perkasa, yang memungkinkan untuk kita hadir bersama dalam debat alam sekitar bagi tahun ini. Dan bagi pihak KPT, saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar kerana terus dengan komitmen menganjurkan debat alam sekitar ni. Terima kasih Datuk TKSU. Ya. Kena tepuk kuat sikit. Ya. Ini adalah dalam siri debat antara universiti, kita ada lebih kurang 10 siri, dan ini adalah siri yang paling senior lah sejak tahun 1991. Bukan saja paling senior, saya fikir hadiah yang paling lumayan juga. Ya. Tepuk sikit, tak dapat banyak. Saya masa tahun 91, saya masih bekerja di Hal-Ehwal Pelajar UIA. Saya tak ingat UIA masuk tak pada tahun 91. Tapi saya ingat saya jadi jurulatih pasukan UIA tahun 92 semasa UPM menjadi host. Nazrul bawa pasukan USM masa itu. Tapi pasukan saya kecundang di pusingan pertama dengan sedihnya. Janganlah tepuk. Korang ni. Tapi saya fikir dalam sejarah jurulatih debat, mungkin yang boleh lawan saya Nazrul je lah kot, dari segi banyaknya menang. Nazrul sebab dia stay lama. Saya sebab saya pension cepat. Alhamdulillah, saya ucapkan banyak terima kasih kerana hari ini saya diberikan penghormatan untuk merasmikan pertandingan ini. Sebenarnya kita di KPT, seperti disebut oleh Profesor Aziz Rahman tadi, memang memberikan perhatian yang tinggi terhadap
debat. Walaupun kita tahu bila kita sebut debat ini, ada setengah-setengah orang menganggap tak ramai yang mengambil bahagian kerana di atas pentas mungkin 3 untuk satu pasukan campur pendebat simpanan, 4 orang mewakili universiti, berbanding dengan setengah-setengah co-curriculum yang lain melibatkan lebih ramai orang. Tapi kalau kita percaya kepada, kalau kita baca misalnya buku Syed Hussein Nas tentang Declassification of Knowledge, maka kita akan memberikan prioriti tertentu kepada sesetengah aktiviti walaupun tak ramai orang yang terlibat dalamnya. Dan debat pada saya dalam konteks ini harus berada dalam prioriti yang tinggi kerana dia menyebut soal budaya ilmu. Kita bukan berdebat kosong tetapi berasaskan fakta, berasaskan maklumat. Kita melatih bukan sekadar kemampuan berkomunikasi, tetapi yang lebih penting ialah soal pemikiran kritis. Dan komunikasi dan pemikiran kritis kebetulannya 2 daripada 7 kemahiran insaniah dalam General Student Attribute yang kita ukur di kalangan mahasiswi kita di IPTA terutamanya. Justru itu kita lihat debat ini sangat penting dan saya berterima kasih kerana semua universiti memberikan tumpuan yang baik kepada soal debat. Dan bagi saudara yang mungkin merasakan saudara tidak jadi seorang pendebat atau tak mampu menjadi seorang pendebat, tidak bermakna bahawa debat ini harus dilihat sebagai aktiviti yang asing. Kerana premis kepada debat itu ialah penghujahan, dan penghujahan adalah aspek yang sangat penting dalam pengajaran dan pembelajaran baik di universiti maupun di sekolah. Saya lihat ada pelajar-pelajar tingkatan 6 yang hadir bersama. Ini bakal-bakal mahasiswa dan bakal-bakal mahasiswi. Dan penghujahan itu tidak semestinya hanya muncul dalam debat. Penghujahan boleh muncul dalam pelbagai bentuk. Dia boleh dalam bentuk lisan. Kalau lisan dia lahir dalam bentuk debat, dia lahir dalam pidato, dia lahir dalam oral presentation. Tapi penghujahan juga boleh lahir dalam bentuk, boleh muncul dalam bentuk tulisan. Bila kita menulis esei, menulis rencana, menulis tesis, kita sebenarnya berdebat. Tetapi penghujahannya secara lisan. Secara tulisan. Dan orang yang mengambil gambar, orang yang melukis, orang yang buat desain sebenarnya berdebat kerana dia harus menyampaikan sesuatu mesej daripada imajan yang diluahkan oleh bakatnya itu. Dan imajan yang keluar itu sebenarnya penghujahan. Penghujahan terhadap sesuatu mesej yang nak disampaikan. Kenapa Datuk TKSU pakai baju warna hijau pada hari ini? Itu imajan pada warna yang nak diluahkannya. Dia berhujah tentang kepentingan alam sekitar yang diwakili oleh simbol warna hijau misalnya. Yang dia tak cerita ialah berapa jam dia memikirkan warna apa nak pakai. Penghujahan. Ya. Penampilan, kenapa saya pakai hari ini purple? Sebab saya tahu UMT punya warna rasmi ialah purple. Jangan percaya sangat cakap orang politik ni. Sebenarnya saya tak tahu pun, pagi tadi dia orang kata, wah, Datuk tahu warna UMT ni purple? Tahu. Orang politik. Cakap orang politik jangan dengar sangat. Dan dalam konteks ini kita lihat debat alam sekitar, satu dari beberapa, saya fikir dalam 10 siri debat di bawah Madum, ini
antara yang kuat dari segi temanya. Dan tadi kita bincang-bincang juga bagaimana kita boleh expand, boleh kita luaskan supaya dia tak jadi hanya debat, tetapi para pendebat juga sebenarnya boleh menggunakan ilmu dan maklumat yang mereka raih sepanjang perbahasan ini, perdebatan ini untuk digunakan dalam bentuk-bentuk yang lain juga. Kefahaman kita terhadap isu-isu alam sekitar ini perlu dikembangkan lagi, dan kita di KPT memang committed untuk membantu kerajaan sama ada dalam soal alam sekitar ataupun the new buzzwordnya ialah green technology, walaupun diletakkan di kementerian yang lain. Tetapi pada kita hijau itu branding, alam sekitar itu dia punya framework, dia punya falsafah yang utama ialah kelestarian, sustainability, dan matlamat utamanya ialah soal kualiti hidup yang lestari dan lebih baik untuk rakyat dan untuk rakyat masa depan kita. Sebab itu kita sangat pentingkan tentang alam sekitar dan teknologi hijau ini. Ada universiti yang sudah memasukkan soal-soal kelestarian ini dalam mission statement universiti atau dimasukkan sebagai dasar pengurusan universiti. Ada 2 buah universiti yang sudah memasukkan soal sustainability ini dalam dasar pengurusan universiti secara komprehensif. Saya tak kata yang lain tak buat, tapi 2 universiti ini dia dah masukkan dalam mission statement, yakni USM dan UTM. Kemudian kita ada research program di bawah FRGS, Fundamental Research Grant Scheme. Itu banyak dilakukan penyelidikan tentang alam sekitar dan teknologi hijau. Bahkan kita dah ada 5 atau 6 Center of Excellence yang merujuk kepada soal alam sekitar. Dan sebab itu pendidikan alam sekitar dan pendidikan teknologi hijau ini akan jadi satu daripada perkara yang kita tekankan dalam mulai tahun ini dan tahun-tahun yang mendatang. Bagi pelajar-pelajar yang berminat tentang alam sekitar ini, seharusnya yang berdebat teruskan membacanya, menyelidik, mengikuti perkembangan semasa. Yang tak terlibat dengan bahas, jadikan, saya minta ni yang ramai-ramai yang hadir, jadikan ini sebagai titik tolak untuk memahami perkembangan tentang alam sekitar. Saudara tak semestinya jadi spesialis alam sekitar, tetapi sangat besar keuntungannya untuk saudara mengikuti perkembangannya. Saya terlibat dengan alam sekitar masa saya student di Universiti Malaya. Penglibatan saya yang pertama ialah mengutip tanda tangan 1 juta rakyat Malaysia supaya menentang hasrat untuk membangunkan empangan elektrik hidro di Taman Negara. Bukan kita anti pembangunan, tetapi kerana sayangkan Taman Negara. Kalau tak dibuat begitu, Taman Negara boleh tenggelam. Ya. Dan selepas itu saya ramai kawan dalam civil society organisation, dalam seperti Sahabat Alam Malaysia, EPSM, tokohnya yang paling terkenal ialah Gurmeet Singh yang naik bicycle sentiasa di KL. Dah tua dah orang tua tu. Ya. Dulu pun dia tua, sekarang lagi tua. Apa saya kata? Dah tua dah orang tua tu. Potong markah. Potong markah bahasa. Ada 2 buah buku, banyak buku tentang alam sekitar, tapi saya nak cadangkan 2 kepada sesaudara, terutamanya para mahasiswa. Dan 2 ini saya pilih bukan kerana dia the best, tapi kerana tajuknya itu interesting antara 2. Ya. Satu yang ditulis oleh Stern, tajuk dia The Economics of Climate Change. Dan satu lagi yang ditulis oleh Anthony Giddens, dan tajuknya ialah The Politics of Climate Change. So you see the economics of climate change, you see the politics of climate change.
Dan it is important, sangat penting sebagai mahasiswa, sebagai pelajar, kita ikut perkembangan semasa. Ada orang bagi tahu saya, dia kata, saya nak jadi jurutera. Apa saya nak risau tentang alam sekitar? Dia nak jadi apa, dia jadilah. Saya tetap akan jadi jurutera. Saya kata memang betul. Saudara nak jadi jurutera, dan apa yang kerajaan buat, apa yang dunia lakukan tentang